Jangan sampai bulan Ramadan kita hanya taat pada puasa. Makan ditahan, minum ditahan. Sedangkan buka aurat tak segan-segan. Taat pada puasa, tidak makan, tidak minum. Tapi pakaian kita masih serba minimum. Bulan Ramadan jangan hanya taat pada zakat. Sedangkan diri kita masih mendedah aurat. Taat pada puasa, lapar dan haus kita dapat. Kemuliaan payah nak dapat. Kerana kita belum sudi tutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pengawai, ahli jawatan kuasa dan para sukarelawan Masjid Tepian Putra, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapat kita kembali saling bertatap muka. Setelah kali terakhir saya bergelanggang di sini kira-kira 348 hari yang lalu, iaitu hari Rabu 6 hari bulan April tahun 2022. Maknanya dah 11 bulan 14 hari, dan saya percaya tuan-tuan betul ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Malam ini insya-Allah sebenarnya istiqbal Ramadan. Jika tidak silap kiraannya kita dah pun memasuki 28 Syaban. 27 atau 28 Syaban. Tak beringat. Dan insya-Allah pada hari Rabu 22 bulan Mac kita akan tengok anak bulan. Maknanya lusa atau tulat kita akan didatangi tetamu istimewa. Insya-Allah hari Rabu ini cuaca mungkin baik, mungkin ada kenampakan sempurna. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat sekalian, Ramadan Karim bakal menjelma. Diawali niat berserta doa agar selamat hidup di dunia, dapat ampunan akhirat pula. Siang hari tahanlah lidah agar tak lebih jika berkata. Tidak pula dusta dengan amanah, tidak juga membuat namimah. Ramadan sememangnya bulan untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang mulia. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala ada melukiskan gambaran siapakah manusia yang berjaya di dunia ini. Surah Ali Imran ayat ke-200 ada menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sabiru. Sabiru ini kata pandangan para ulama, isbiru itu kata pandangan para ulama adalah bersabar daripada melakukan maksiat. Menahan diri dari maksiat. Kata Umar Al-Khattab, as-sabru sabran. Sabar ini ada dua. Sabru indal musibah hasan, wa ahsan minhu as-sabru inda an maharimillah. Sabar itu ada dua.
Pertama, sabar ketika diuji dengan musibah. Dan yang lebih baik daripada itu adalah sabar menahan diri dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi golongan pertama ini kata Allah orang yang berjaya. Yang menahan diri daripada benda yang terlarang. Dan ini memang berlaku kepada kita sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan kita menahan diri dari benda yang dilarang. Dan benda yang dilarang itu pula kebanyakannya adalah benda pada bulan-bulan biasa dibenarkan. Contoh, air ni air tasnim, air gau ini. Ini halal, tak ada masalah. Ada logo halal JAKIM lagi. Tapi start daripada lepas subuh, sampailah maghrib, dia jadi haram. Kita yang mengharamkannya. Dan kita bersabar walaupun benda ini boleh. Bulan puasa nanti pukul 10 pagi. Kita menengok air gau ini. Memang sedap, wahai gau, kau sedap. Tapi sekarang baru pukul 10 pagi. Tunggu pukul 7.20 kan kita berjumpa balik. Artinya kita bersabar, menahan diri. Kita tengok air di bazar Ramadan. Orang tengah siap-siap nak berniaga. Masa tu pukul 1 tengah hari, 2 petang. Tengok air bandung, air cincau macam-macam. Sedap. Kita pun menengok. Yalah bulan puasa ni jangan ke air bandung, air sirap, air pahit pun sedap. Bulan puasa ni kalau ambil air semayang waktu zuhur. Kena air kat bibir. Macam sedap pula air pahit. Memang sedap. Bulan puasa ni semua sedap. Jadi kita tengok air yang sedap. Kita bersabar. Wahai bandung. Wahai air boba. Wahai air macam-macam. Kau sedap. Tapi sekarang baru pukul 2. Tunggu 7.20 aku cari engkau dulu. Artinya kita bersabar. Kita tengok isteri kita. Jam baru pukul 9 pagi. Hari Ahad duduk di rumah. Tengok isteri. Lawa pula isteri aku ni. Wahai isteriku, kau cantik dan kau halal untuk aku. Tapi sekarang aku tak boleh usik engkau. Kalau usik tentu aksiden, puas membayar dendanya. Sekarang aku tak boleh usik engkau. Tunggu lepas tarawih kita bincang lagu mana agenda-agenda yang seterusnya. Artinya kita menahan diri daripada benda yang dilarang. Yang kedua Allah Ta'ala sebut wasabiru. Sabiru ni sabar juga. Tapi kata ulama tafsir, bersabar dalam melakukan ketaatan. Tadi sabar dalam menghalang diri kita daripada buat benda tak senonoh. Yang sabar satu lagi yang disebutkan sabiru ini, sabar dalam melakukan ketaatan. Kita berpuasa ni memang kena banyak sabar. Terutamanya bagi kita yang jenis jarang-jarang berpuasa, memang banyak kena sabar. Orang yang dah biasa berpuasa, dia orang okey je. Dia dah biasa puasa. Puasa sunat ni mainan dia, Isnin Khamis. Dia dah biasa. Jadi untuk kita yang jarang-jarang puasa memang letih. Penat betul. Kadang ada orang nak puasa tapi Allah uji ada gastrik. Kesian. Kena gastrik pula. Gastrik tu ada wujud tapi ramainya yang tak berapa betul gastriknya. Gas tu ada sikit je. Trik tu je yang banyak. Itu yang jadi tak berapa betul. Sabarlah. Baik itu disebutkan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Maka perintahkanlah keluargamu mendirikan sembahyang dan bersabarlah ketika melakukannya. Ini surah Taha ayat 132. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut warabitu. Rabitu ini melakukan kebaikan dan mengikuti kebaikan itu dengan kebaikan yang lain. Itu warabitu. Kita dah puasa waktu siang. Jangan lepas buka, sembahyang maghrib tidak, isyak tidak, ke masjid buat tarawih tidak. Terus tidur je. Terus, ialah kekenyangan dah menyanda. Terus tidur sampai sahur esok. Tidak. Habis pula puasa, berbuka, buat pula ibadat lain. Maghrib, berjemaah. Jangan sembahyang seorang. Jemaah. Walaupun dengan isteri dengan anak. Jemaah. Kemudian siap-siap ke masjid. Sembahyang di masjid. Dia berterusan. Warabitu. Ada kesinambungan. Nanti lepas daripada habis Ramadan 30 hari. Tidak habis setakat penghujung Ramadan masuk Syawal merdeka. Tidak. Teruskan lagi pula. Raya kedua dia puasa 6 misalnya. Masjid masih lagi datang. Ramai datang. Lepas itu kita berdoa lah moga-moga masuk Syawal nanti masjid kita
Orang masih lagi ramai, terutamanya sembahyang subuh. Macam kami yang jaga masjid ini, kalau sembahyang subuh 1 Syawal tak ada orang. Memang tak ada orang. Tak tahulah orang pergi ke mana, penat agaknya membakar lemang ke merebus ketupat. Memang tak ramai orang. Campur pula dengan anak cucu yang balik kampung, memang pakat tak sembahyang di masjid sebab katanya musafir. Subuh awak jamak benda. Kalau Zuhur tak datang masjid, mana Sabah awak jamak. Balik kampung pun musafir juga. Macam-macam lah budak-budak muda sekarang ni. Dan yang keempat tu Allah Ta'ala sebut, taqwa. Iaitu bila 3 perkara tadi digabungkan, dia akan bawa kepada suatu natijah iaitu taqwa. Maka inilah yang kita lalui sepanjang Ramadan yang akan kita jumpa lusa ataupun tulat nanti. Iaitulah kita akan bersabar daripada benda-benda yang Tuhan larang. Bersabar ketika melakukan satu-satu kebaikan. Dan juga kita berkesinambungan antara satu ibadat dengan satu ibadat. Cuma pada malam ini ingin saya kongsikan satu riwayat. Moga-moga mencetus kesedaran di kalangan kita. Dalam sebuah hadis tercatat satu kisah. Iaitu Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril. Riwayat ini seperti mana yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, kata dia anna Nabi SAW raqal mimbara falamma raqad darajatal ula qala amin summa raqal thaniyata faqala amin summa raqal thalithata faqala amin. Kata Jabir, Nabi naik tangga mimbar. Ketika Nabi naik anak tangga yang pertama, Nabi sebut amin. Kemudian Nabi naik anak tangga kedua, Nabi sebut amin. Kemudian Nabi naik anak tangga ketiga, Nabi menyebut amin lagi. Faqalu, maka sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat. Ya Rasul, kami dengar Tuhan sebut amin sebanyak 3 kali. Qala lamma raqitu darajatul ula ja'ani Jibrilu faqala syaqiya abdun adraka ramadana fansalakha minhu walam yughfar lahu faqultu amin. Oh, kata Nabi, masa saya naik tangga yang pertama, anak tangga pertama, Jibril datang. Dan ketika itu Jibril telah mengatakan satu kata-kata, celakalah. Disebut celaka. Syaqya abdun. Celakalah seorang hamba itu yang bertemu dengan Ramadan. Fansalakha minhu walam yughfar lahu. Tetapi habis Ramadan, tak terampun pun dosa-dosanya. Duduk saja dalam Ramadan. Duduk saja. 29 hari, 30 hari. Habuk pun tak ada. Syaqiya abdun. Celakalah orang ini, kata Jibril. Fakultu, maka Nabi bila dengar Jibril cakap begitu, apa respon Nabi? Nabi kata, amin. Thumma qala syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannata. Fakultu amin. Kemudian Nabi cerita lagi pada tangga mata yang kedua. Jibril sebut lagi. Celakalah manusia yang masih ada mak ayah. Ataupun dia ada salah seorang daripada mak ayah yang dah tua, dah berumur. Tetapi dia esok tak dapat masuk surga walaupun masih ada mak ayah dia. Dan Nabi sebut amin. Tsumma qala, aku naik tangga yang ketiga. Jibril berkata lagi, syaqiya abdun zukirta indahu walam yusalli alaika faqultu amin. Kemudian Nabi cerita Jibril pada mata tangga yang ketiga, dia menyebut lagi, celakalah manusia yang orang apabila dia itu mendengar namamu disebut, tapi dia tidak mau berselawat pada kamu. Dan Nabi pun menjawab, amin. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadirin hadirat sekalian, pada malam ini kita tidak urai 3 tangga ini. Kita nak fokuskan kepada bahagian doa yang pertama sahaja. Yang mana di dalam kata-kata Jibril itu, Jibril telah mengungkapkan kata-kata yang keras. Syaqiya abdun.
Cilakalah. Itu syaqiyah itu yang nak kita garis bawahkan. Kita kalau orang kita, orang Melayu lah, kalau dicelakakan orang ni memang teruk sangat lah orang ni. Kalau dicelakakan itu memang teruk sangat lah level kita ni. Dan yang kata celaka ni, Jibril. Celakalah seorang hamba itu. Yang mana dia masuk satu Ramadan sampai 30 Ramadan, walam yufar lahu. Tak dapat keampunan pun daripada Allah. Celaka orang ini. Soalan, kenapa manusia label ini dianggap sebagai celaka? Jika kita amati, Allah telah membentangkan Ramadan ini keseluruhannya sebagai bulan keampunan. 100% sepanjang bulan ini adalah bulan keampunan. Sebab itu kata Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dirakamkan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais. Kata dia Ramadan ini khamsata ahruf. Ramadan kalau tulis ke Arab dia ada 5 huruf. Farra ridwanullahi lil muqarrabin. Huruf ra itu adalah singkatan dari ridwan, redha Allah kepada orang-orang yang beribadat, mendekatkan diri padanya. Wal mim maghfiratullah lil 'asin. Huruf mim itu adalah maghfirah, keampunan Allah kepada semua orang yang buat maksiat. Waddadu dhamanullah lit-taifin. Dad ini dhaman, jaminan, garanti Allah kepada orang beribadat, garanti dapat syurga. Wal alif ulfatullah lil mutawakkilin. Huruf alif adalah ulfah, iaitu kecintaan Allah kepada orang yang bertawakal. Wan nun nawalullah lis-saliqin. Nun adalah kalimat nawal, iaitu anugerah Allah kepada orang-orang yang jujur. Sebab itu bulan Ramadan ini adalah bulan dibentangkan keampunan. Sebab itu bulan Ramadan ini kita melihat segala-galanya berubah di sekeliling kita. Orang makin sopan santun, ramai orang yang mencari keampunan Allah. Hatta orang perempuan pun yang selama ni pakai agak ketat, dia pakai longgar sikit lah pada bulan Ramadan. Tidaklah sempurna, agak longgar sikit. Bagi orang lelaki-lelaki yang selalu berjalan nampak kepala lutut, bulan puasa ni dia ada sikit bawah lagi lah seluar dia. Sebab ini bulan keampunan daripada Allah. Dan bulan Ramadan ni ideal sebagai bulan untuk titik perubahan kita. Kita dalam setahun, momen untuk nak berubah tu payah nak cari. Azam tahun baru, berdoa je. Masuk 2022, masuk 2023. Aku berazam nak kurus. Berdoa. Dah bulan 3, kau perut makin besar lagi. Payah titik perubahan. Aku nak berhenti seokok 2023. Berdoa. Puas sambung puntung. Tapi Ramadan dia boleh jadi titik perubahan. Turning point. Ramai orang boleh kurus pada bulan ini. Ramai orang boleh kurang seokok pada bulan ini. Sebab kita ada rejim latihan. Daripada pagi sampai petang. Baik itu, bulan Ramadan ini, kita pandang dia bukan kehebatan pada bulan, pada rahmat Allah itu. Sebab itu ulama berpesan, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah engkau hamba Allah. Jangan jadi hamba bulan Ramadan. Itu mustahak. Kita jadi hamba Allah. Sebab Allah bentangkan keampunan sepanjang Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan kita hanya taat pada puasa. Makan ditahan, minum ditahan. Sedangkan buka aurat tak segan-segan. Taat pada puasa, tidak makan, tidak minum. Tapi pakaian kita masih serba minimum. Bulan Ramadan jangan hanya taat pada zakat. Sedangkan diri kita masih mendedah aurat. Taat pada puasa, lapar dan haus kita dapat. Kemuliaan payah nak dapat. Kerana kita belum sudi tutup aurat. Bulan Ramadan jadikan taatmu kepada Allah. Aurat dihijab sebelum dirimu terkena azab. Taat pada puasa tak menjamin taatmu pada Allah.
taat pada Allah, sudah pasti puasa dan perintahnya yang engkau akan taati. Bulan Ramadan, bulan mulia. Muliakanlah dirimu dengan hijab. Bulan Ramadan kepada Allah engkau taat. Caranya dengan menutup aurat. InsyaAllah kemuliaan kita akan dapat. Bulan Ramadan kepada Allah kita taat dengan menutup aurat. InsyaAllah bahagialah kita dunia dan akhirat. Ini perlu dibezakan. Sebab itulah main objektif Ramadan ni selain daripada taqwa adalah keampunan. Tanpa kita dapat keampunan di bulan Ramadan ini, maka kita akan digelorkan oleh Jibril celaka. Ini yang kita takut. Mari kita muhasabah. Jom kita tanya. Adakah tarawih yang akan kita buat sepanjang Ramadan mulai hari Rabu, hari Khamis atau Jumaat ni? Tarawih yang kita datang tiap-tiap malam cari parking payah sampai ke Iskomon, parking jalan kaki. Adakah tarawih yang kita buat datang ke masjid berebut-rebut sah dan sebagainya? Semua amalan itu bawa keampunan ataupun tidak? Ataupun kita datang makin menambahkan permusuhan, pergaduhan, perselisihan. Bukan banyak berlaku pergi tarawih bergaduh pula dah. Apa hal bergaduh? Dia geng 08. Ni bukan kongsi gelak dah. Geng 8 rakaat. Bila time dia keluar, kereta dia kena blok dengan geng 20. Ada dia main horn. Pempom. Ada bergaduh-gaduh pula dah. Dapat ke keampunan kalau begitu perangai? Dapat ke keampunan awak datang ke masjid nak ibadat tapi kereta awak halang semua orang nak lalu jalan itu? Ini perlu ditanya. Adakah program-program di masjid yang kita aturkan kepada jemaah boleh dapat bawa keampunan pada Allah? Di masjid dia akan aturlah sepanjang Ramadan naik banner sana sini. Oh, kita akan aturkan tazkirah ada. Kuliah Zuhur ada. Qiyamulail ada. Moreh pun ada. Iftar ada. Kabut sil, bagai-bagai. Kita tanya, adakah program yang kita bawa itu atau kita susun itu bawa keampunan pada Allah atau tidak? Adakah jemaah datang ke program itu dapat keampunan ataupun tidak? Kita buat bazar Ramadan itu, adakah boleh dapat keampunan daripada Allah atau tidak? Kalau tak dapat, tak dapatlah. Dia jawapan mudah aja. Dapat ke tak dapat? Dia tak ada tengah-tengah. Kalau tak dapat, celaka. Kalau dapat, Alhamdulillah. Adakah kita sepanjang Ramadan yang sanggup jadi food hunter, food reviewer, nak buat konten dalam TikTok bagai-bagai dari satu bazar ke satu bazar, bawa telefon dari satu gerai, ambil gambar, review makanan ni, review makanan ni. Adakah amalan itu boleh bawa keampunan atau tidak? Kalau jawapannya ya, teruskanlah. Buatlah konten cari makanan tiap-tiap petang. Tapi kalau tak ada dapat keampunan, berhenti je lah. Kenapa nak berhenti Ustaz? Sebab Jibril akan beritahu pada awak, celaka engkau ni. Orang sepanjang Ramadan dapat keampunan, awak buat pekerjaan yang awak sangka dapat faedah, rupanya tak. Ini kita risau. Oh, kalau gitu tak boleh niat nak cari pahala lah Ustaz bulan puasa. Itu topik yang lain. Dalam bulan Ramadan, disuruh mengejar fadilat amalan. Itu lain. Dan memang ada hadis tentang bulan puasa ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa pada Ramadan dengan penuh iman. Iman ini kepercayaan. Wahtisaban. Apa makna ihtisab? Kata Ibn Jauzi. Wa muhtasiban jazila ajrih. Ihtisab ini maknanya orang yang mengharapkan pahala melimpah ruah. Mana dia puasa, dia memang expect nak dapat pahala yang banyak. Kata Ibn Hajar, ihtisaban ini maknanya talabus sawabi minallah. Orang yang buat ibadat memang cari pahala daripada Allah. Orang yang ada perangai begini, ghufira lahu. Allah ampunkan dosanya. Artinya kalau minta buat amalan kerana pahala, tak salah. Khususnya bulan puasa. Ihtisaban tu daripada perkataan hisab. Hisab ni bukan hisab okok. Hisab, kira. Dia ngira. Aku bangun sahur 4:30. Semayang 2 rakaat tahajud. Lepas tu zikir baca Quran semuka. Berapa pahala dapat? Jalan kaki pula pergi masjid. Semayang sah depan. Lepas azan subuh, semayang sunat fajar dulu.
Lepas tu sembahyang subuh berjemaah. Habis subuh jemaah, berapa pahala aku dapat? Kemudian bacalah surah muluk ke apa ke, baca Quran semuka. Lepas tu aku sedekah. Lepas tu keluar masjid, selipar pula hilang. Aku sabar. Itu pun pahala juga. Hilang pula selipar sebelah. Pahala lagi. Dia pun ngira pahala. Oh, banyaklah pahala aku. Daripada 4.30 sampai pukul 9 pagi, sekian-sekian. Barulah boleh tidur. Dia dah kira dah berapa komisen dia. Tidur sekejap. Tidur tu pun ada pahala. Bulan puasa tuan-tuan, tidur dapat pahala. Walaupun ada penceramah kata, tidur banyak boleh batal puasa. Ini kurang tepat. Bulan puasa, tidur banyak tidak membatalkan puasa. Tak ada kena-mengena batal puasa dengan tidur. Dia tidur yang membatalkan puasa. Kalau tuan-tuan tidur start pada hari Khamis ni, bangun raya kedua. Betul baru batal puasa. Setakat tidur kerana penat, apa tak ada masalah. Penat. Jarang puasa ni penat. Bahkan sahabat-sahabat pun mereka teruja mengejar fadilat. Walaupun mereka lah hamba Allah paling ikhlas dalam beribadah, tapi dalam mengejar fadilat, mereka kejar fadilat. Pahala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, orang pernah tanya dia tentang hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, dia pernah dengar Nabi menyebut, man tabi'a janazatan falahu qiratun minal ajri. Siapa iring jenazah dapat pahala 1 qirat. Sahabat tanya, qirat besar mana? Besar gunung Uhud. Jadi orang verify hadis ini dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar. Abu Hurairah kata tadi, siapa iring jenazah dapat pahala 1 gunung Uhud. Apa pandangan tuan? Apa jawab Ibnu Umar? Aku rasa macam berlebih-lebihan sangat pula pahalanya. Macam tak pernah sabar. Takkanlah ngiring jenazah pahala besar gunung Uhud. Kalau urus jenazah tu pernah sabar. Daripada bukakan pakaian, mandikan, kapankan. Itu boleh masuk akal. Ini ring saja. Takkanlah pahala besar gunung Uhud. Rasa macam exaggerate sikit. Tapi tak apa. Nanti saya cek dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ibn Umar pun cross check dengan Aisyah. Aisyah confirm. Saya kata, ya, saya pun pernah dengar. Nabi sebut iring jenazah dapat pahala sekian-sekian. Kata Ibn Umar, laqad faradna fi qararita katsiratin. Katanya ruginya. Saya dah menyia-nyiakan qirat ataupun pahala yang sangat banyak selama ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi mengejar ganjaran itu tak ada masalah. Cuma riwayat ini kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, wa fihi dalalatun ala fadilah bin Umar. Hadis ini menerangkan tentang kelebihan Ibnu Umar. Wa itu ya wa ta'sifihi ala ma fatahu min al-amal salih. Dia merasa rugi kalau tertinggal satu amalan soleh sebab dia faham tentang fadilat. Jadi tak ada masalah kita beramal kerana nak mengejar fadilat pun diampunkan oleh Allah. Ada dalam satu kitab I'anatul Talibin. Kata Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ini kisah Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah ni seorang ulama besar. Guru kepada Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Daud. Champion betul dia ni. Pernah sekali ada tetamu datang rumah dia. Masa tu dia bawa balik maghrib. Semai isyak sampai maghrib di masjid. Dia balik ke rumah. Tetamu datang. Dia pun layan tetamu. Orang Arab dia memang layan tetamu luar biasa. Bukan serupa kita. Kita kalau tetamu datang sibuk tanya bila nak balik lah. Dia Arab tak. Kan kita kalau jumpa tetamu semua tanya bila nak balik kan. Terutama kalau jadi penceramah. Pergi masjid mana-mana soalan pertama jemaah tanya, Ustaz bila balik Kuantan? La ilaha illallah. Aku baru sampai kampung ni dia tanya bila nak balik Kuantan. Kita mulut tak jaga. Selalu tanya orang bila nak balik. Dia tetamu 3 hari tak dia tanya bila nak balik. Lantak dia lah duduk berapa hari pun. Kita Arab dia ahlan wa sahlan. Maknanya mu keluarga aku mudah kamu. Orang Melayu dah ahlan wa sahlan wa jalan. Bila nak balik, dia sibuk tanya bila nak balik. Dia layan tetamu sampai masuk waktu isyak. Tetamu dia ni pula dah semayang jamak maghrib isyak. Jadi dia tak dapat nak semayang jemaah isyak. Layan tetamu lagi. Nak ke masjid takkan tinggal tetamu. Jadi dia ra'i tetamu borak. Habis masjid orang dah semayang isyak berjemaah dah. Tetamu dia balik. Dek kerana dia rasa rugi tak dapat semayang isyak berjemaah. Dapat fadilat 27 kali ganda. Dia semayang isyak seorang 27 kali. 108 rakaat.
Tuan-tuan bayangkan orang alim besar, rasa rugi kehilangan pahala, sanggup semayang 108 rakaat. Kita semayang isyak 4 rakaat pukul 10.30 malam, rasa masuk surga sangatlah. Oh, masuk surga lah. Kat pukul 11 semayang isyak ni iman tinggi, baru 4 rakaat. Ini orang 108 rakaat. Jadi, tak ada masalah kita mengejar fadilat, mengejar pahala, tidak salah. Asalkan konsisten. Asalkan istiqamah. Jadi balik kepada Ramadan yang bakal kita jumpa nanti. Jangan kita tinggalkan amalan-amalan sunat. Sebab amalan sunat itulah yang jadikan penyebab kita ini dapat keampunan. Orang yang jadi tak dapat keampunan Allah, bulan puasa tak ada amalan. Dia hanya buat benda yang wajib saja. Puasa, semayang fardu. Mana amalan sunat awak? Amalan sunat tak ada tu yang menyebabkan kita rugi. Amalan wajib tak banyak bulan puasa. Tapi amalan sunat itu yang banyak. Maka orang yang tak buat amalan sunat, tak banyak beramal, apa yang nak diampunkan? Sedangkan dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hamba-Ku ni tak berhenti-henti nak dekatkan diri pada aku dengan nawafil, ibadat sunat. Maka aku pun akan kata pada dia, uhibbahu, I love you. Allah hanya cinta kepada hamba kalau dia rajin buat ibadat sunat. Kalau buat benda fardu, itu biasa. Maka kita azamlah tahun ini, mesti banyak ibadat sunat. Ibadat sunat ni apa benda? Apa sajalah benda yang buat dapat pahala, tak buat rugi. Contoh, semayang di masjid, ataupun duduk dalam masjid, pahala i'tikaf. Sunat ukurnya. Orang yang tak i'tikaf masjid, rugi. Semayang berjemaah, lepas semayang kita berzikir atau mendengar kuliah, apa sajalah benda-benda yang ingat pada Tuhan. Semuanya bernilai perkara sunat, ada bernilai ibadah. Lepas semayang baca Quran semuka, dapat pahala, tak baca rugi. Lepas kita semayang, kita keluar bersalam dengan orang, manis muka orang. Sunat ukurnya. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Dan begitulah seterusnya. Bulan puasa ini. Hidup di dunia cuma sementara. Tempat membuat amal ibadat. Kumpul kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan maksiat. Siapa suka memegang adat, muliakan sifat dengan kerenah. Siapa rajin beribadat sunat, pahala dapat, iman bertambah. Justru itu Ramadan nanti saya menyuruh diri saya dan tuan-tuan, jom kita banyakkan amalan sunat. Orang yang banyak amalan sunat, lubuk pahala, keampunan pasti dia dapat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengerjakan amalan-amalan baik yang boleh mencapai keampunan dari Tuhan. Yang mana Tuhan akan beri syurga yang seluas langit dan bumi, yang tersedia untuk orang yang takwa. Ini Allah mengajak. Cepat, kejar cepat. Dapatkan keampunan aku. Aku beri keampunan, aku beri syurga. Apa benda amalannya? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaizi wal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Apa amalannya? Iaitu engkau bersedekah masa senang atau masa susah. Kemudian engkau menahan marah dan engkau maafkanlah kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan aku kasih pada orang yang ada ihsan. Maka bulan puasa nanti, selain pada puasa pagi sampai petang, sembahyang wajib kita jaga, sedekah jangan tinggal. Masa senang, masa susah. Tak ada duit, bagilah barang. Beli bazar Ramadan, belilah mentabak lebih sikit, sedekah. Balik kepada tadi, kalau bulan Ramadan ni sekadar buat yang fardu, itu pun bagus. Kita tak kata tak bagus. Tapi nak dapat keampunan pada Allah, mesti banyak nawafil. Benda sunat. Apa benda sunatnya? Allah Ta'ala sebut dalam Ali Imran 133 sampai 135. Pertama sekali, mu sedekah. Banyaklah tolong orang, setakat mampu. Wal kadhiminal ghaiz, tahan marah. Bulan puasa, semua orang nak marah belaka, lapar.
Salah masuk simpan marah. Member tu masuk simpan tak bagi signal marah. Marah semua. Tahan marah. Walafina 'anil nas. Maafkanlah kesalahan orang. Bulan-bulan puasa ni seolah nak kelahi-kelahi. Maaf kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Aku cinta pada orang yang ada ihsan pada orang lain. Ihsan. Allah Ta'ala sambung lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang bila dia buat benda-benda salah atau dia aniaya diri dia sendiri, dia segera kembali pada Allah. Dia minta ampun pada Allah. Dan tak ada yang boleh mengampunkan melainkan aku saja, kata Allah. Dan dia tak meneruskan perbuatan yang tak senonoh itu. Dan Allah tahu akibat sesuatu perbuatan. Surah Ali Imran ayat 133-135. Maka dalam Al-Quran, Allah sendiri terangkan bagaimana nak cara dapat keampunan daripada dia sepanjang Ramadan ini. Nombor 1, taat kepada dia. Ikut saja. Apa Allah perintah, ikut. Yang kedua, bersegera buat perkara-perkara baik yang disuruhkan. Yang ketiga, jadilah orang takwa, iaitu orang suka sedekah, tahan marah, maafkan orang, buat benda-benda baik. Yang keempat, orang yang bila buat kesilapan, dia segera kembali kepada Allah. Mohon keampunan kepada Allah. Dan yang kelima, dia tidak ulang perkara yang sama. Yang dia kembali bertaubat kepada Allah. Maka mari kita tanya sekali lagi. Adakah tarawih yang kita lakukan sepanjang Ramadan dapat keampunan Allah? Boleh dapat keampunan Allah. Tapi bagaimana perangai kita? Tarawih buat, pergi hati, marah orang sana, marah orang sini. Maki sana, maki sini. Macam mana? Program yang kita aturkan tazkirah qiyamul lail, adakah kita dapat keampunan daripada mengaturkan program itu? Ataupun macam-macam lah. Orang bulan puasa ni perangai pelik-pelik. Ni zaman orang gila konten. Buat konten je kerja. Hari tu masa jadi imam masjid negeri. Masjid negeri ni lawa. Bila tiba bulan puasa, orang datang beramai-ramai atas padang depan masjid tu. Buka beramai-ramai. Buka tu ibadah lah. Time komat nyembahan balik pula. Apa masalah datang je lah semayang. Dia tak semua ada 2-3 saja. Lepas tu sibuk buat konten. Dia kalau bulan puasa, masjid negeri. Saya ingat Tepian Putra pun esok jadi orang buat konten juga depan ni. Dia buat konten lagu raya. La ilaha illallah. Ramai-ramai perempuan 2-3 orang. Nah, pejam celik. Dia buat depan masjid. Kita nak keluar pun tak lepas. Dia duduk ambil gambar buat konten. Kadang nak tanya, Dek, awak buat ni awak rasa Allah ampun tak kesalahan awak? Tergedik-gedik buat konten sama air raya, lagu air raya, K-pop. Bukan nak marah tak. Awak rasa lah. Dapat keampunan kau buat konten begini. Ambil faedahnya. Nak tanya kau, ambil tujuannya. Kalau jawapannya ya, buatlah konten sebanyak-banyak. Buatlah lagu raya, lantak awak lah. Pejam celik. Esok pejam tak celik-celik, meninggal terus. Esok kesian. Jadi perbanyakkan amalan. Saya mencadangkan ada beberapa amalan yang simple-simple yang kita boleh buat bulan puasa ini. Pertama sekali, kekalkanlah jaga air semayang. Setakat mampu. Ini semua modal tak besar. Tuan-tuan jaga jangan kerak ketandas je. Tak tahulah kau bulan puasa ni kerak juga ketandas. Benda dibuang gitu. Tak tahu orang tak makan, tak minum. Kerak pula ketandas. Jadi kalau dapat jaga wuduk ni, insya-Allah. Besar fadilat dia. Kata Abu Hurairah. Iza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min. Faghassala wajhahu kharaja min wajhi kull khati'atin nazara ilaiha. Orang itu apabila ambil air semayang, kata Nabi, Allah akan ampunkan masa proses dia ambil air semayang lagi. Mata dia tu Allah ampunkan apa yang dia tengok tadi. Tangan dia apa yang dia buat benda tak senonoh. Segala-galanya sampai kaki dia apa. Sehingga orang itu hatta yakhruja naqiyan minaz dzunub. Sehingga dia keluar dalam keadaan bersih pada dosa. Hadis Muslim. Jadi bulan Ramadan, ni modal mudah. Ambil air semayang. Nak pergi pejabat, ambil air semayang. Nak pergi ke kedai, ambil air semayang. Nak ke bazar Ramadan, sentiasa berwuduk. Orang muda-muda boleh, orang pencen mungkin susah. Sebab dia tak boleh nak kontrol angin dia keluar, tuan-tuan. Dia duduk sila, kona kanan keluar, kona kiri keluar. Sebab dia, perut dia dengan bawah, dia dah tak boleh kontrol lagi dah. Dia
ruang terbuka, sokmo. Jadi susah. Orang muda-muda boleh. Kemudian apa lagi? Semayang 5 waktu jangan tinggal. Itu basic. Bahkan semayang tu kalau kita jaga elok-elok, itu pun mengampunkan dosa kita. Masalus salawatil khams kamasalin nahri jarin ghamrin ala babi ahadikum. Semayang ni kalau jaga elok-elok, kata Nabi, dia umpama sungai yang mengalir depan pintu rumah kita. Maka tiap-tiap kali kita semayang, umpama kita mandi air itu 5 kali sehari. Maka tak ada kekotoran lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, tuan-tuan yang duduk dekat-dekat masjid ini, jadikan amalan semayang di masjid. Maksudnya tengah hari, waktu zuhur ngasar, azan di masjid, ambil air semayang siap-siap. Kalau kita kerja pejabat, di pejabat. Datang ke masjid, dah siap berwuduk. Pahalanya luar biasa dan diampunkan dosa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Nabi pernah tanya kepada kami, maukah engkau aku tunjuk satu amalan? Kalau engkau buat, Allah hapuskan dosa engkau. Allah tinggikan darjat engkau. Sahabat kata, of course, kami nak ya Rasul. Isbaghil wudu' alal makarih. Sempurnakanlah wuduk dalam keadaan yang menyulitkan kamu. Dia contoh kita ambil air semayang dalam keadaan susah. Susah ni contoh cuaca. Macam kita kawan-kawan di Cameron Highland ke apa ke, nak ambil air semayang sejuk. Oh itu memang payah betul. Macam kita tak adalah susah sangat cuaca kita. Wa kasratul khata' ilal masajid. Dan lepas ambil air semayang, kau berjalan kaki ke masjid. Wa intizaru salatu ba'da salah. Dan kau tunggu pula satu salat kepada satu salat. Fadzalikumur ribat. Itulah ribat, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Malik dan juga Muslim dan juga Tirmizi. Jadi bulan puasa nanti, zuhur datang ke masjid. Lagi bagus dah siap berwuduk. Kalau tak ada tempat wuduk di pejabat, wuduk di masjid pun okey, hilang satu fadilat. Wuduk siap, datang masjid, duduk iktikaf, tunggu azan atau tunggu qamat, dapat pahala yang banyak. Kemudian apa lagi? Sambil-sambil duduk, bobol dalam kereta jen, nunggu ke Bangla angkat bendera hijau, bacalah zikir banyak-banyak dalam kereta. Daripada menyumpah ke Bangladesh tu, tak ada benda dapat. Dia kerja nahan jalan tu kan kerja dia. Kan ramai orang Kuantan marah, banyak orang pergi buta, nak lalu susah. Tahan sana, tahan sini. Kita maki. Budak tu benda lah tahu. Kita marah dia pun ikut arahan je. Member suruh tahan, dia tahan. Kita pula letih dah lama nunggu, maki hamun. Jangan, kita puasa kan. Dia Muslim, kita Muslim. Kita penat, dia lagi penat. Tengah panas lagi. Penat. Jadi kita daripada marah, baiklah kita berzikir. Banyak zikir kita boleh baca. Antaranya zikir misalnya, kita baca subhanallah wa bihamdih. Benda-benda yang biasa-biasa, yang simple-simple kita biasa buat. InsyaAllah diampunkan dosa kita. Sampaikan dalam hadis Nabi sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca zikir ini, Allah ampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di laut. Dalam hadis lain, siapa yang baca alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Siapa yang baca doa lepas pada makan, lepas pada minum, Allah ampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Banyaklah amalan-amalan yang kalau kita buat, kita dapat pahala. Dan ampun dosa. Hatta kita habis majlis ni sekarang. Jangan habis majlis bagi salam balik. Tak, baca doa dulu. Selepas perjumpaan, seminar, pengajian, mesyuarat, ngeteh, mana saja. Siapa yang baca kata Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka siapa yang baca doa ini, ghufira lahu ma kana fi majlihi zalika. Allah ampunkan segala dosanya sepanjang dia duduk dalam majlis itu. Contoh kita mengetih dengan kawan-kawan kedai mamak, habis pada balik, kita berkata kita tutup dengan tasbih kifarah. Terkejut kawan-kawan kita. Oi, macam dengar ceramah pula engkau ni. Itulah engkau tak mengaji. Dia apa juga perjumpaan, reunion, majlis, ride motor, apa saja. Tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi segala hak kita tak senonoh dalam majlis tadi, Allah ampun semua. Rugilah bagi orang yang tidak mengamalkan zikir yang ringkas, tapi sangat memberi kesan kepada pengampunan dosa. Sebenarnya banyak nak diterangkan amalan-amalan sunat yang kalau kita buat boleh menghapuskan segala dosa kita.
Terpulalah pada kita memilih untuk nak apa amalan yang sesuai untuk tahap malas kita ini. Ada orang dia rajin ambil semayang, dia ambil semayang sajalah. Ada orang dia rajin berzikir. Tapi amalan itu memang terlalu banyak untuk kita buat. Apa yang mustahak, janganlah Ramadan ini, kerja kita puasa saja, rugilah. Tak dapat keampunan. Bila tak dapat keampunan, tak banyak ibadat sunat, celakalah orang ini, kata Jibril alaihissalam. Moga-moga Allah panjangkan usia kita dapat bertemu dengan Ramadan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga Allah panjangkan usia kita, bertemulah dengan Ramadan Al-Mubarak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami ke bulan Ramadan, hantarkan bulan Ramadan kepada kami. Terimalah segala amalan kami di bulan Ramadan. Allahumma qad adhallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Warzuqna siyama wa qiyama warzuqna fihi al-jidd wal ijtihad wal nashat wa'idna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Rezekikanlah kami dapat melaksanakan puasa dan sembahyang malam di bulan Ramadan. Kurniakan kami ketekunan, kesungguhan dan semangat. Kami berlindung padamu dari fitnah dan ujian pada bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syari ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami. Terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami. Luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekadar itu, ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah, banyakkan sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.